Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak-anak tahun 3 bijak Sekolah Kebahasaan Seleko. Alhamdulillah pada pagi ini cikgu dapat bersama-sama anda semua dalam pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini bersamaan 25 Januari tahun 2021. Okey. Semoga pada hari ini anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi Allah daripada segala perkara buruk, khususnya wabak COVID-19 yang sedang merebak di seluruh Malaysia. Baik, pada hari ini untuk pembelajaran hari ini Bahasa Melayu tahun 3 kita akan terus ke unit yang pertama, iaitu keluarga cergas. Okey, sebelum cikgu teruskan pembelajaran, apa yang perlu kamu sediakan ialah 2 buah buku ini. Yang pertama, seperti dalam slide yang cikgu tunjukkan, iaitu Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Okey, buku teks jilid 1, buku aktiviti jilid 1. Mana-mana murid yang belum lagi dapat buku teks atau ambil buku teks dan buku aktiviti, boleh WhatsApp guru kelas masing-masing. Okey. Sebab aktiviti yang kita jalankan waktu pembelajaran dari rumah kebanyakannya menggunakan buku teks dan buku aktiviti yang dibekalkan. Okey. Aktiviti pada hari ini ialah yang pertama, kamu akan mendengar dan menyebut ayat tunggal. Yang kedua, membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baik. Kemudian kita akan lihat pula buku teks jilid 1, di mana aktiviti yang pertama adalah mendengar dan menyebut ayat tunggal. Cuba buka buku teks jilid 1, muka surat 2. Okey. Sama juga seperti yang terdapat di dalam slide yang cikgu sediakan di belakang cikgu ini, di mana tajuk kita ialah keluarga cergas. Tugasan yang pertama untuk kamu ialah mendengar dialog yang diperdengarkan, di mana dialog dalam buku teks ini akan saya bacakan sendiri. Okey, cuba kita dengar, cuba kita sama-sama dengar. Baik. Keluarga cergas. Suria pagi. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh Melaka. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Betul, Nabila. Kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah. Matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencergaskan badan kita. Oh, begitu. Mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, Ayah? Cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang dan melawan pelbagai jenis penyakit. Okey. Itu adalah dialog yang terdapat di dalam buku teks di antara ahli keluarga Nabila mengenai semasa mereka beriadah di Taman Botanikal Air Keruh Melaka. Okey. Jika kamu perhatikan semasa membaca teks tersebut, kamu boleh lihat beberapa contoh ayat tunggal yang terdapat di dalam muka surat tersebut. Antaranya ialah ayat yang ditulis dengan menggunakan warna merah. Ibu, tempat ini cantik. Satu contoh ayat tunggal. Kedua, saya suka bersenam di sini. Kita sangat bertuah.
Pagi ini cuaca cerah. Dan satu lagi contoh ayat tunggal, matahari bersinar terang. Ayat yang ditulis menggunakan warna merah merupakan contoh-contoh ayat tunggal yang perlu kamu kenal pasti dan kamu ketahui. Tahukah kamu, wahai anak-anak sekalian, apakah itu ayat tunggal? Baik, kita lihat bersama di slide berikutnya. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contoh berdasarkan daripada teks sebentar tadi, saya suka bersenam di sini. Subjek ialah saya. Predikat, suka bersenam di sini. Ayat tunggal juga dikenali sebagai ayat ringkas atau ayat mudah. Contoh yang kedua, kita sangat bertuah. Kita merupakan subjek manakala penerangan mengenai subjek iaitu predikat ialah sangat bertuah. Ayat tunggal adalah ayat yang mudah untuk dikenal pasti dan mudah difahami maksudnya. Selain daripada ayat tunggal, pada hari ini sebenarnya kamu perlu juga mengetahui dan menguasai yang manakah ayat majmuk. Baik, apakah itu ayat majmuk? Cuba kita lihat lagi. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal dan disambungkan dengan kata hubung. Cikgu berikan contoh di sini. Contoh yang pertama, terdapat dua ayat tunggal iaitu saya suka bersenam di sini. Ali suka bersenam di sini. Kedua-dua ayat ini boleh membentuk ayat majmuk dengan meletakkan kata hubung. Contoh yang diberikan, saya dan Ali bersenam di sini. Kata hubung dan telah menggabungkan dua ayat tunggal membentuk ayat majmuk. Contoh yang kedua pula ialah dua ayat tunggal. Nabila membersihkan ikan. Nabila membersihkan sayuran di dapur. Kedua ayat tunggal ini boleh menjadi ayat majmuk dengan menggabungkan dengan kata hubung yang sesuai. Seperti di bawah. Nabila membersihkan ikan dan sayuran di dapur. Kedua ayat tunggal ini digabungkan dengan kata hubung dan. Ayat majmuk merupakan gabungan ayat tunggal, dua atau lebih ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Faham tak anak-anak sekalian? Kita lihat slide berikutnya. Baik. Untuk tugasan yang kedua, hari ini dalam PDPR kali ini ialah membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul berdasarkan teks yang diberikan. Cuba anak-anak sekalian, ambil buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 tahun 3, lihat muka surat 3. Seperti yang telah cikgu paparkan di dalam slide belakang ini. Okey. Tugasan yang pertama adalah membaca teks yang diberikan. Sewaktu membaca teks yang diberikan ini, kita juga boleh mengecam yang manakah ayat tunggal dan yang mana satukah ayat majmuk. Sekiranya kamu berada bersama dengan ibu dan ayah tatkala ini, boleh minta ibu dan ayah kamu mendengar bacaan kamu dengan intonasi yang betul, kemudian mengecam ayat majmuk dan ayat tunggal yang terdapat di dalam buku teks. Pastikan kamu menggunakan pensel dan pembaris untuk menggaris dan menanda yang mana satukah ayat tunggal dan yang mana satukah ayat majmuk. Okey. Sekarang cikgu perdengarkan bacaan berdasarkan teks yang diberikan. Tajuk bagi
teks ini ialah bantu-membantu di dapur. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita perlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering di dalam almari. Baik anak-anak sekalian, cikgu telah bacakan teks yang diberikan di muka surat 3 buku teks tersebut. Kamu perlu membaca teks tersebut dengan intonasi yang betul. Minta ibu, ayah, kakak atau abang kamu mendengar bacaan kamu dengan intonasi yang betul dan tepat. Baik. Berdasarkan teks ini, sudahkah kamu kenal pasti yang manakah ayat tunggal dan yang manakah ayat majmuk? Sediakan pensel dan pembaris untuk menanda ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan. Baik, di sini cikgu telah sediakan beberapa contoh ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah cikgu gariskan, yang telah sempat cikgu gariskan. Kita lihat bersama. Baik, jom mengecam ayat majmuk. Sebelum mengecam ayat majmuk, cikgu nak ajak anak-anak sekalian, kita cuba mengecam ayat tunggal terlebih dahulu. Okey. Baik, cuba lihat anak-anak. Dalam teks kali ini, cikgu telah menggariskan beberapa ayat dengan menggunakan garisan yang berwarna ungu. Di mana garisan yang berwarna ungu itu menunjukkan ayat tersebut ialah ayat tunggal. Contoh yang pertama ialah Nabila ke dapur. Satu contoh ayat tunggal. Yang kedua, Nasri membantu ayahnya. Nasri sebagai subjek, penerangan membantu ayahnya sebagai predikat. Terdapat banyak lagi contoh ayat tunggal di dalam teks ini. Cuba kamu lihat dan kita cuba baca bersama. Puan Zainab tersenyum. Ayat ringkas iaitu ayat tunggal. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Seterusnya, minda kita pula akan cerdas. Ini adalah beberapa contoh ayat tunggal yang sempat cikgu gariskan. Sekiranya ketika kamu membaca teks ini, kamu boleh lagi mengecam ayat tunggal yang lain, bolehlah kamu garis dan tandakan. Baik, ini adalah contoh ayat tunggal. Kita lihat pula contoh ayat majmuk yang terdapat di dalam teks tersebut. Okey. Untuk ayat majmuk, cikgu telah tandakan, cikgu telah gariskan ayat tersebut dengan garisan yang berwarna merah. Contoh, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli.
Di dalam ayat majmuk ini terdapat beberapa ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung dan. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibelinya. Terdapat banyak lagi contoh ayat majmuk di dalam teks ini. Antaranya, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ayat majmuk ini juga digabungkan dengan kata hubung dan. Lihat contoh yang ketiga. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Dalam ayat majmuk ini, kata hubung yang digunakan ialah kerana. Terdapat dua ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung kerana. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Dan contoh yang terakhir yang cikgu sempat gariskan ialah setelah ibunya siap membersihkan daging, ikan, daging dan sayuran. Di dalam ayat majmuk ini, kata hubung yang digunakan ialah dan untuk menggabungkan beberapa ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Baik anak-anak, cikgu telah jelaskan contoh-contoh ayat tunggal dan ayat majmuk dalam beberapa teks dan muka surat dalam buku teks Bahasa Melayu. Faham tak semua? Cikgu harap kamu boleh kuasai ayat tunggal dan ayat majmuk kali ini. Baik. Tugasan untuk kamu ialah kita lihat di slide saya di belakang ini terdapat dua tugasan yang perlu kamu selesaikan. Yang pertama adalah buku aktiviti di muka surat 1. Cikgu dah paparkan di belakang ini, di mana di muka surat 1 ialah kamu perlu membaca ayat tunggal dengan intonasi dan yang betul dan susun teks berdasarkan gambar. Cuba lihat gambar dengan teliti. Terdapat 6 gambar yang dibekalkan dan 6 teks ayat tunggal. Di situ tiada ayat majmuk. 6 teks ayat tunggal. Pastikan kamu susun ayat tunggal berdasarkan gambar yang betul. Namun sebelum kamu menyusun, pastikan kamu membaca teks tersebut dengan intonasi yang betul. Tugasan yang kedua ialah di dalam buku aktiviti muka surat 2. Dalam buku aktiviti muka surat 2 ini ialah kamu perlu mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat di dalam teks sarapan berhasiat kali ini. Di mana cuba baca dengan teliti, cuba mengecam yang mana satukah ayat tunggal atau ayat ringkas dan ayat majmuk. Tulis semula di dalam ruangan yang disediakan. Ayat tunggal di bahagian atas dan ayat majmuk di bahagian bawah. Pastikan sebelum kamu menulis, kamu betul-betul pasti bahawa ayat tersebut ayat tunggal yang tidak mengandungi kata hubung. Manakala ayat majmuk adalah ayat yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung, ayat tunggal dua atau lebih yang digabungkan dengan kata hubung. Sekiranya kamu kurang jelas atau tidak faham bagaimana menyelesaikan masalah dalam buku aktiviti ini atau tugasan dalam buku aktiviti ini, kamu boleh bertanya dengan ahli keluarga kamu seperti kakak, abang, ayah ataupun ibu kamu yang berada di rumah. Namun sekiranya semua tugasan itu tidak boleh dibuat kerana beberapa kekangan, boleh juga atau tidak faham contohnya, boleh juga terus WhatsApp dengan saya akan cuba bantu agar anak-anak semua faham dan jelas tentang tugasan kali ini dan boleh menguasai ayat tunggal dan ayat majmuk. Selain, cikgu harap kamu boleh membaca dengan intonasi yang betul dan jelas. Baik anak-anak, faham untuk setakat hari ini? Baik. Cikgu doakan semoga anak-anak tahun 3 bijak
berjaya semuanya dan boleh menjawab tugasan dengan sebaik mungkin. Semoga berjaya. Tugasan kamu, boleh kamu ambil gambar dan hantar terus kepada saya melalui WhatsApp. Sebelum cikgu akhiri pembelajaran dari rumah kita kali ini, cikgu nak kongsi satu pepatah Arab yang menyatakan bahawa tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Kerana sesungguhnya melalui ilmu sahaja dapat menjamin kita agar sentiasa agar tidak berada dalam keadaan yang jahil. Okey, baik, jumpa lagi untuk pembelajaran akan datang. Semoga anak-anak selamat daripada wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan sentiasa diberi ketajaman akal dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.